Bila proses digestion telah tamat, kita katakan all the food are broken down or hydrolyzed by the enzyme. So tibalah kepada peringkat seterusnya. Okey. Iaitu kita panggil pada peringkat panggil absorption process. Okey. Okey, so sekarang kita masih lagi duduk dalam ileum ya. So bila kamu tengok dalam ileum ni panjang. Untuk menjalankan proses absorption, okey, adaptation dia satu dia adalah long, satu lagi dia punya internal layer in the form of folded and covered by the tiny projection called villi. Okay, so singular dia adalah villus. So kalau kita tengok dekat sikit, ni dalam ileum ya. So dia ada banyak tiny projection called villi or villus. So bila kita tengok pula villus saja, dia akan rupa macam ni lah. Okay, kenapa nak ada rupa macam ni? Increase surface area. Ini semua dah tahulah kenapa mesti nak ni, to increase the surface area for the absorption process. Itulah dia punya. So kita cerita pasal villus. So villus ni sendiri dia ada adaptation yang menyesuaikan dirinya to carry out the absorption process efficiently. Okay, antara adaptation yang ada pada villus tersebut seperti tengok, epithelial layer of the villus is one cell thick to accelerate nutrient absorption. Okay, epithelial cell yang bentuk epithelial layer yang ni dan only one cell thick, so mudahlah dia akan absorb the food. Okay, cukup teruskan. Pada masa yang sama, villus dia ada goblet cell. Dia ada goblet cell yang boleh secrete mucus. Okay, mucus ni definition dia adalah slippery liquid. So any liquid yang dia macam bentuk cecair yang licin macam kamu punya hingus. So itu adalah mucus. So macam semalam tu kita cerita dia mucus duduk dekat layer of the stomach. So dia akan menyebabkan hydrochloric acid cannot damage the stomach wall sebabkan adanya slippery liquid called mucus. Okay, selain pada tu dia ada network of blood capillaries, okay, to transport digestive product from the whole body. Okay, dan juga cikgu teruskan dulu. Dia ada lacteal that carry droplet of fatty acid and glycerol. Lacteal ni kamu dah pernah belajar ke sebelum ni? Belum. Oh, belum ya? Okay, so tak apa, cikgu terus dulu. Dan juga dia ada intestinal gland. Okay, bila sebut gland je, dia mesti boleh secrete ataupun rembeskan sesuatu. So dalam kes ni, intestinal gland dia boleh secrete digestive enzyme. Boleh merembeskan enzim. Cikgu tunjuk kat kamu yang dua ni ya. Network of blood capillaries with the lacteal ni. This one Okay, kalau biru dengan merah ni, itu adalah blood capillary. Okay, kita biasa tengok bezakan blood capillary ni dengan color biru dan merah. Kenapa? Yang merah tu ada oksigen, yang biru tu tak ada oksigen. Very good. Okay, so sebenarnya itu dalam the real life pun kalau sekiranya the blood tu dia ada oksigen, dia punya hemoglobin full with oxygen, the blood tu sendiri akan color bright red. Okay. However, sekiranya kamu punya blood tu dia kurang oksigen, dia akan color dia lebih gelap. That's why kalau setiap kali dia tunjukkan blood vessel, dia akan tunjukkanlah color merah biru tu menunjukkan yang mana lebih banyak oksigen daripada yang lagi satu. Okay, yang color hijau ni, yang itu dipanggil sebagai lacteal. So nampaknya ni lacteal ya. So lacteal ni dia adalah the different path from blood capillary. Lalu berbeza nanti kat sini. Sudahlah villus tu sendiri adalah projection to increase the surface area. So ini gambar villus tadi ya. Atas ada lagi tiny projection that called microvillus. So ini ya gambar dia, microvillus ni this one. Lagilah menambahkan lagi dia punya surface area to maximize the absorption of nutrient. Ini gambar goblet cell yang produce mucus tadi. So kalau ni adalah epithelial cell yang biasa, yang dia ada microvillus, tetapi dia ada epithelial cell yang dia modified
ataupun dia mengalami adaptation, dipanggil sebagai goblet cell dan dia produce mucus. Kecil sikit yang ni. Secara umumnya, semua makanan yang kamu makan diterbahagi kepada dua kumpulan. Okay, kumpulan pertama adalah kumpulan yang water soluble. Okay. Kumpulan kedua adalah kumpulan yang lipid soluble. Kumpulan makanan yang berbeza ni, satu yang water soluble, satu lagi yang lipid soluble ni, okay, dia melalui jalan yang berbeza. Okay, sekiranya dia adalah water soluble nutrient, okay, dia akan masuk direct ke dalam blood capillary. Okay, sekiranya dia adalah lipid soluble, dia akan masuk melalui villus tadi, tapi dia akan masuk direct ke dalam lacteal. Okey. Kenapa mesti nak ada dua path yang berbeza ni? Jadi untuk permulaan dalam keadaan transportation tu dia kena pisahkan dulu. Even kereta pun dengan motor, kalau kat highway, kereta dengan motor tak campurkan. Sebab apa? Nak elakkan berlakunya pelanggaran. So kereta duduk kat kereta. Even sebenarnya bukan setakat kereta, lori pun kena duduk kat tepi sekali. Sebab tu dalam segi pengangkutan, jenis yang lebih sama seelok-eloknya dikumpulkan satu tempat dan jenis yang lain tu dia duduk satu tempat supaya mengelakkan berlakunya masalah dalam transportation. Dia memang vitamin sendiri dia wujud dalam keadaan yang memang dah already dah dalam the simplest form. Okay, so vitamin BC adalah vitamin yang water soluble. Vitamin adik adalah vitamin yang lipid soluble. So kita masuk ke proses yang ketiga, proses assimilation. Okay, assimilation ni how your body utilize the food. Macam mana tadi makanan dah bawa dalam blood capillary, lepas tu sebenarnya dia bawa ke mana makanan tu? Okay, so dia akan bawa ke liver. Kalau capillary ni dia kecil lah. So nanti dia akan combine, okay, menjadi blood vessel yang lebih besar dan dia akan bawa semua makanan tu pergi ke liver. Okay, kita tengok gambar ni ya. Okay, ni ileum. Okay, nampak tak dia punya blood capillary kecil-kecil tu? So makanan kamu assume makanan yang water soluble dah dibawa. So dia bawa ni atas. Tengok ya, follow yang ni atas. So dia akan pergi liver, yang ni yang besar ni liver. So dia akan masuk ke dalam hepatic portal vein ya. Dia akan converge masuk ke blood vessel lebih besar. So kat sini dia akan distribute pergi ke liver. So sebenarnya makanan tu dengan kata pendeknya daripada small intestine bawa ke liver lah. Tapi laluan dia daripada blood capillary melalui hepatic portal vein. Okay. So yang lipid soluble, yang lacteal tadi, dia laluan berbeza. Okay, dia akan masuk ke dalam lymph vessel. Lymph ni kita akan belajar next ya. Lymph ni adalah satu sistem lain dalam body kamu yang dia closely related to the immune system. Okay tengok daripada lacteal ya. Kita follow dia punya laluan dia. So daripada lacteal dia turun bawah. Okay, dia lalu dekat lymphatic vessel. So ini panggil lymphatic vessel lah. Okay, so nanti dia naik, dia pergi pada vessel yang lebih besar, lymphatic vessel yang lebih besar, that called thoracic duct. So naik lagi ke atas, so dia akan pergi ke kamu punya bahu, kat your shoulder, dia ada satu blood vessel yang besar yang dipanggil left subclavian vein. So kat sini dia ada macam gate lah, pintu dia ada gate. So kat situ dia akan buka dan dia akan drain all the content of thoracic duct tadi yang mempunyai nutrient yang lipid soluble dan dia akan masuk dekat dalam bloodstream juga. Tapi laluan berbeza lah. Kalau yang tadi dia direct daripada bawah ke atas yang blood capillary ni. Yang this one dia daripada atas turun ke bawah. So semua makanan tu semua dia akan berkumpul dekat liver. So ini liver kamu. Normal liver rupa macam ni. So liver ni dia ada keistimewaan dia boleh regenerate. That's why kita boleh derma separuh pada liver kita. Okay.
Ini pula adalah liver orang yang dia telah rosak. Yang liver cirrhosis, liver ni function utama, antara function utama dia adalah detoxification. So all the drug or alcohol dia akan datang juga pergi ke liver, dia akan bekerja keras lah. Bila semua makanan dah berkumpul kat liver, liver ni dia sebagai regulator, pengatur. Okay, dia akan control the quantity of nutrient that enter the blood circulatory system. So proses assimilation ni dia boleh berlaku dekat dua tempat. Okay, assimilation ni cikgu kata macam mana body utilize the food, utilize the nutrient. So dia boleh berlaku pada dua tempat, satu dekat liver, satu dekat body cell. Macam tadilah, bila kamu makan glukos berlebihan, so glukos ni dia akan digunakan dalam cellular respiration yang this one. However, bila glucose is excessive, dia akan store in the form of glycogen dalam liver. Okay, itu cerita ringkas glukos Okay, amino acid dia akan gunakan. Okay, so protein tadi dia boleh guna untuk sintesai hormon, antibody, enzyme ataupun hemoglobin in your red blood cell. Okay, so selain pada tu dia juga boleh membina protoplasm, sintesai protoplasm. Apa dia protoplasm? Cytoplasm tahu cytoplasm? Tahu. Apa tu apa? Jelly-like substance. Ya, okay, jelly-like substance, betul. Okay, so ini kamu punya sel. Okay, dalam tu adalah macam-macam mitochondria, Golgi apparatus. Okay, so sini ruang kosong ni kita panggil cytoplasm. Tapi kalau cytoplasm bercampur dengan semua komponen-komponen ni tadi, cytoplasm plus all the component inside plasma membrane, inside the cell. Okay, yang itu kita namakan protoplasm. Campur semua sekali cytoplasm dan all component, itu yang kita panggil sebagai protoplasm. Tapi kalau berlebihan amino acid dia akan keluarkan dalam bentuk urea melalui kidney kamu. Okey, selain pada itu plasma membrane juga digunakan dibina daripada protein. Itu protein banyaklah. Protein ni kita kata macam multitask. Kalau glukos dia lebih kepada tenaga. Dia panggil AJK tugas-tugas khas. Dia buat kerja rojak lah kata. Itu kerja protein. Okey, lipid macam biasa. Lipid dia buat plasma membrane. Dalam liver apa yang berlaku kat glukos, cellular respiration, sekiranya lebih kalau ada glycogen stored in the liver, so bila body memerlukan glucose, contohnya kamu puasa when the glucose level in the blood decreases, so the glycogen is converted into glucose, produce energy. Kamu kekurangan makanlah pada waktu tu, sibuk kerja, sibuk belajar, so waktu itulah glycogen ni dia akan converted to glucose for energy. Okay, tetapi sekiranya kamu makan, glycogen yang dah simpan dalam liver tu dah penuh, so the storage is full, so the excess glucose ni dia akan converted to fat dekat kamu punya body cell. Amino acid, tadi pun dah cerita dah, banyak kerja-kerja rencam dia seperti membina plasma protein, enzyme, hormon, antibody, hemoglobin, dan tetapi dia tidak boleh berlebihan sangat. Bila berlebihan dia akan melalui proses deamination dan dia akan keluarkan bersama urin kamu in the form of urea. Tetapi sangatlah rencamnya kerjanya amino acid ni, multitasknya tu sampaikan dia boleh cover juga tugas glukos sekiranya glukos ni berkurangan. So bila the glucose supply is insufficient, amino acid sendiri boleh membantu dengan menukarkan dirinya menjadi glukos dan digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam proses cellular respiration. Okay, selain daripada liver, the food itself akan transported to the body cell dan berlakulah assimilation dekat body cell. So ini assimilation process in the cell, sama je. So dia punya point tu kamu kena tangkap lah sebab point dia berulang. Sama juga glucose utilize dengan kaedah dia digunakan dalam cellular respiration untuk dapatkan energi. Okey, sama juga
glucose dia akan simpan dalam bentuk glycogen in the muscle. Maksudnya glycogen ni dia boleh dekat liver, dia boleh dekat muscle. Empat cerita yang sama, dia membina protoplasm pada sel, also repair damaged tissue dan juga synthesize important substance such as hormone, enzyme, antibody dan sebagainya. So menyebabkan kurangnya sel-sel dibina sebabnya tidak ada lipid untuk membina plasma membrane. Kami ingat plasma membrane dia ada fosfolipid dan kolesterol. So bila tidak ada fosfolipid dan kolesterol, macam mana sel nak dibina? Sebab asas dia, boundary dia adalah plasma membrane yang terdiri daripada lipid. So lipid sangat penting lah. Okey, tetapi sekiranya berlebihan, dia akan cap in the adipose tissue underneath the skin and stored energy. Okay, dan hanya akan digunakan balik, oxidize to release energy when there is insufficient of glucose.